Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi dan antara pengisian 19 Rabiul Akhir 24 November. Harga sayur naik 150%. Juga apa nasib 3 beradik yang terlantar? Selepas isu harga telur dan ayam, kini harga beberapa jenis sayur pula dilaporkan meningkat. Tinjauan di Pasar Besar Kuantan mendapati beberapa jenis sayur seperti bunga kobis, cili merah, lobak dan juga sawi menunjukkan peningkatan mendadak sehingga 150% sejak 2 minggu lepas. Rata-rata peniaga sayur yang ditemui terkejut dengan harga baharu beberapa jenis sayur itu. Ada yang mendakwa faktor cuaca termasuk hujan tidak menentu menyebabkan kerosakan tanaman petani di Cameron Highlands serta kekurangan bekalan dari pembekal menjadi penyebab kenaikan harga sayur. Peniaga Zainuddin Mustafa, 42 tahun berkata, harga beberapa jenis sayur itu mula meningkat sejak 2 minggu lalu dan ini adalah kenaikan yang paling tinggi sejak dia mula berniaga pada 2013. Kenaikan harga sayur ni memang realiti lah berlaku. Dan kenaikan ni bermula lebih kurang dalam 2-3 minggu ni lah kenaikan dia. Tapi kenaikan dia ni agak melampau sikit lah. Pada saya tak pernah berlaku lagi lah macam ni. Contohnya sayur-sayur import seperti bunga kobis, kobis bulat, carrot, yang tu semua naik. Sebelum ini bunga kobis dijual pada harga RM6 sekilogram. Namun, kini harganya mencecah RM17 sekilogram. Manakala cili merah dijual dengan harga RM10 sekilogram, meningkat kepada RM16 sekilogram. Sementara itu, pengusaha kedai makan Noraini Khatib, 46 tahun berkata, peningkatan harga sayur sedikit sebanyak menjejaskan pendapatannya memandangkan dia membeli sayuran dalam kuantiti yang banyak. Noraini juga terpaksa menanggung kos bahan mentah itu disebabkan tidak menaikkan harga pada jualannya. Saya rasa sangat terbeban pada peniaga-peniaga seperti saya, peniaga kecil seperti saya ni. Saya terpaksa terpaksa tak boleh naikkan harga, kalau tidak tak ada orang akan datang ke pelanggan ke kedai saya kan. Jadinya terpaksa menanggung kos lah yang mahal. Lagi satu, lepas PKP ni tahu je lah modal bukannya besar. Bagi salah seorang pengguna, dia terkejut dengan kenaikan mendadak harga sayur di pasaran. Jadi sekarang saya tengok di pasaran, khususnya di pasar-pasar di sini lah, satu benda yang kita nampak agak mengejutkan lah dengan kenaikan harga yang mendadak yang membebankan kepada pengguna, khususnya pengguna seperti saya ni lah. Jadi maknanya kita minta pihak yang berkenaan, khususnya Kementerian Pertanian supaya memantau lah dengan keadaan harga yang mendadak ni dan membebankan kepada pengguna lah. Sehubungan itu, Hanafiah berharap agar pihak berwajib dapat memantau dan mengenal pasti punca kenaikan yang membebankan pengguna. Sebuah kilang roti di Jalan Kedah, Pulau Pinang diarah tutup selama 2 minggu susulan penemuan najis tikus di premis tersebut. Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri itu, Muhammad Wazir Khalid berkata premis yang telah beroperasi selama 50 tahun berkenaan juga didapati menggunakan logo halal yang mengelirukan pada kotak pembungkusan. Jelas Muhammad Wazir, kesemua kesalahan itu dikesan semasa ops bersih yang dijalankan pihaknya pagi tadi dan tindakan penutupan dibuat bagi tujuan pembersihan. Kita lihat terdapat satu logo halal di kotak kerana itu okey. Keadaan ini amat membimbangkanlah. Setiap kali serbuan operasi yang kita lakukan, banyak syarikat ataupun pemilik menggunakan logo-logo halal. Ini amat boleh mengelirukan masyarakat di luar, terutamanya orang Muslim, orang-orang Islam. Kita tidak melarang untuk menggunakan, tetapi harus mendapat kelulusan daripada pihak berwajib autoriti yang berkenaan sebelum menggunakan logo halal, supaya kita untuk mengelak kekeliruan umat Islam di luar. Turut menerima nasib serupa sebuah kilang membuat mi di Jalan Pintal Tali.
Muhammad Wazir berkata kilang mi yang berusia 80 tahun itu gagal mematuhi program Jaminan Keselamatan Makanan PJKM dan diarah tutup selepas pemeriksaan mendapati pemilik meletakkan makanan yang telah siap diproses di atas lantai selain bungkusan mi tidak mempunyai label. Menurutnya, kilang roti dan kilang mi itu memasarkan produk mereka di Pulau Pinang sahaja dan pernah diserbu pada tahun lepas. Namun pihaknya hanya mengeluarkan notis kompaun dan amaran kepada pemilik ketika itu. Dan antara kesalahan yang kita lihat permis-permis tersebut iaitu makanan yang diletakkan di atas lantai dan juga bersentuhan dengan peralatan. Ini adalah dilarang di bawah peraturan-peraturan makanan dan kita mengeluarkan kompaun sebanyak tiga notis kompaun bernilai hampir RM3,000. Menurut Muhammad Wazir, arahan penutupan dibuat di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dan Jabatan Kesihatan Negeri turut memberi 3 kompaun kepada kedua-dua premis. Seramai 10 anggota terdiri pegawai JKN terlibat dalam OPS yang dijalankan bermula jam 9 pagi tadi. Selepas tular harga ikan siakap kayangan dilengkawi Kedah baru-baru ini, kini isu harga kayangan pula kecoh di Pulau Pinang apabila harga 2 ekor sotong didakwa mencecah RM100 dan ia berpunca daripada perkongsian seorang pelanggan di laman sosial mengenai pengalamannya menikmati menu nasi kandar di sebuah restoran nasi kandar popular di negeri itu semalam. Pelanggan tersebut memuat gambar sepinggan nasi kandar beserta resit pembayaran yang menunjukkan harga bagi 2 ekor sotong goreng segar berharga RM100. Resit tersebut turut memaparkan harga bagi sepinggan nasi biryani kosong yang berharga RM4.50, nasi putih RM1.50, 2 biji telur masin RM2, papadum RM3 dan timun RM2. Menerusi perkongsian itu, pelanggan terbabit mengingatkan orang ramai agar lebih berhati-hati sekiranya ingin menikmati nasi kandar di negeri tersebut kerana menyifatkan harganya agak mahal. Perkongsian pelanggan tersebut mendapat perhatian ramai sehingga tular di laman sosial hari ini yang rata-rata mendakwa harga tersebut harga kayangan. Sementara itu, pengarah restoran Hamidiah Muhammad Riaz Said Ibrahim ketika dihubungi hari ini memaklumkan pihaknya telah meletakkan tanda harga bagi setiap menu di restoran mereka. Pelanggan tersebut telah memesan sotong yang bersaiz lebih besar dengan harga yang telah ditetapkan. Ketika diberikan resit, pelanggan terbabit membayar harga makanan tersebut tanpa mempersoalkan harga yang dikenakan terhadap mereka. Bagaimanapun, pelanggan berkenaan bertindak memuat naik resit berkenaan di laman sosial Facebook pada malamnya seolah-olah tidak berpuas hati dengan harga berkenaan. Mengulas lanjut, Muhammad Riaz berkata pihaknya membeli sotong mentah dengan harga yang mahal iaitu mencecah RM35 sekilogram hingga RM50 sekilogram. Katanya harga untuk saiz sotong yang dipesan pelanggan tersebut adalah harga standard yang ditetapkan di restorannya. Berikutan itu, Muhammad Riaz berkata pihaknya sudah membuat penjelasan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP berhubung kos dan harga jualan sotong goreng berkenaan. Pelbagai taktik dan hilah dilakukan kumpulan penyelundup daun ketum selepas kegiatan mereka seringkali digagalkan pihak berkuasa yang bertugas di sempadan Malaysia, Thailand. Terkini, sindiket penyelundupan dikesan menggunakan laluan berbukit di Wang Kelian selain Cuping Padang Besar di Perlis. Taktik ini dikesan anggota Batalion 3 Pasukan Gerakan Am PGA Bidor Perak selepas kejayaan merampas lebih 4 tan daun ketum di lokasi berkenaan baru-baru ini. Pegawai Pemerintah Batalion 3 PGA Bidor Perak, Superintendent Azhar Hashim berkata, dengan kawalan ketat di sekitar kawasan mendata menyebabkan penyeludup mencari laluan baru. Sindiket ini cuba beralih ke kawasan di kawasan Wang Kelian. Yang mana kita tahu di kawasan Wang Kelian ini, kawasan di sana adalah kawasan yang berbukit tinggi. Jadi sindiket ini dia akan cuba apabila kita mengetatkan di kawasan pagar, dia beralih bermaksud walaupun kita rasa di Wang Kelian itu keadaan muka buminya yang agak curam, batu-batu dan sebagainya. Jadi tidak mustahil sindiket ini menggunakan apa juga cara sebab kita tahu permintaan yang tinggi berkaitan dengan ketum ni. Jadi dicuba seruduk melalui jalan yang di sekitar kawasan sana lah. Katanya sepanjang penugasan Benteng Kawalan Sempadan Darat Malaysia Thailand bermula 24 Oktober,
Pihaknya berjaya merampas 2.5 tan daun ketum di kawasan Wang Kelian, manakala 0.5 tan di kawasan Padang Besar dan 0.7 tan di Cuping Perlis. Sebelum itu, rampasan 9 guni berisi daun ketum seberat 270 kg dan 9 guni kecil seberat 135 kg hasil rondaan bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Batalion 2 PGA Kulim di Kuala Perlis pada 17 November lalu. Keseluruhan jumlah rampasan lebih 4 tan daun ketum itu bernilai RM135,855 dan kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Susulan dakwaan seorang guru yang diasingkan di stor sekolah di Ipoh kerana belum mengambil vaksin, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak telah menjalankan siasatan terperinci mengenai dakwaan tersebut dan telah memaklumkan ke peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Ahmad Saidi Muhammad Daud, laporan penuh siasatan akan dimaklumkan KPM dalam masa terdekat. Tambahnya, kerajaan negeri memandang serius dakwaan tersebut kerana ia melibatkan pelbagai aspek terutama kesihatan dan kebajikan para guru serta pelajar. Katanya, beliau yakin sebarang tindakan yang dibuat pihak sekolah terbabit adalah bagi memastikan semua pihak sama ada guru, pelajar dan ibu bapa berada dalam keadaan sihat serta bebas daripada wabak. Semalam tular di media sosial video seorang lelaki yang mendakwa sebagai seorang guru diasingkan oleh pihak sekolah di sebuah bilik simpanan stor tukang cuci kerana belum menerima vaksin COVID-19. Berikutan itu, lelaki terbabit meluahkan rasa kesal atas layanan yang diberi pihak sekolah terhadapnya. 3 beradik warga Mas memohon bantuan rumah kekal selepas tidak mampu menyewa kediaman untuk mereka berteduh. Rahmah Mustafa, 64 tahun bersama 2 adiknya, Cik Manis, 59 tahun dan Wan Ali, 54 tahun yang terlantar sakit, terpaksa mengosongkan rumah sewa sebelum ini di Selama Perak apabila bayaran sewa rumah tertunggak 14 bulan. Rahmah bersama 2 adiknya sebelum ini menyewa di sebuah rumah di Kampung Hitam Selama. Namun akibat kemalangan dan serangan angin ahmar sejak setahun lalu, mereka tidak dapat bekerja dan menyebabkan sewa rumah tertunggak. Ekoran itu, ketiga-tiga beradik ini diminta segera mengosongkan rumah berkenaan. Menurut Rahmah, mereka menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berjumlah RM900 sebulan. Namun tidak cukup untuk menampung kos sewa rumah, bayaran perubatan dan perbelanjaan harian. Itulah saya minta tolong sangat-sangat. Saya kalau boleh tu minta cepat. Mungkinlah saya nak rumah juga. Saya tak minta bantuan makan apa pun, apa yang ada je. Ya, saya nak rumah sendiri. Ya, tu aja. Lain saya tak duk minta apa, saya satu je saya nak. Menceritakan mengenai kesihatan mereka, Rahmah berkata dia terlantar akibat patah pinggang selepas terjatuh semasa pulang dari tempat kerja sebagai pembantu kedai makan di Selama. Manakala adik perempuannya pula, Cik Manis, terlantar selepas terlibat kemalangan jalan raya di Johor tahun lalu. Sementara adik lelaki bongsu mereka, Wan Ali, yang bekerja sebagai pencuci kereta, diserang angin ahmar. Rahmah berkata bantuan JKM yang diterima banyak digunakan untuk rawatan susulan Wan Ali dengan terpaksa membayar sewa teksi sekitar RM200 untuk ke Hospital Taiping setiap 2 minggu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selama, Muhammad Akmal Kamarudin, yang melawat 3 beradik itu berkata nasib 3 beradik itu mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP. Katanya MAIP akan membantu melangsaikan hutang sewa rumah di bawah skim bantuan ghorimin atau penyelesaian hutang yang tertunggak berjumlah RM3,500 itu. Dan kita telah bincang dengan pihak Baitul Mal bersetujulah. Baitul Mal telah semak kelayakan mereka untuk dapat sebuah rumah daripada Baitul Mal. Saya dimaklumkan oleh pihak Baitul Mal dari segi kelayakan mereka layak untuk dapat sebuah rumah. Katanya MAIP juga akan menanggung sewa rumah RM250 sebulan sehingga 3 beradik itu mendapat rumah. Orang ramai yang berhasrat membantu 3 beradik ini boleh menghubungi Pusat Khidmat Adun Selama di talian 05 8391 464. My Easy Cover tanpa faedah dan patuh syariah.
Masih bersama berita Al-Hijrah, penjawat awam terutama daripada golongan B40 berpeluang membeli dan memperbaharui takaful kenderaan secara ansuran tanpa sebarang faedah serta patuh syariah. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata inisiatif itu ditawarkan melalui skim My Easy Cover yang dilancar kerajaan hari ini. Saya lihat dalam tempoh PKP, sebahagian besar daripada penjawat awam tiada sebarang simpanan. Dalam keadaan seperti ini, mereka perlu memperbaharui lesen kenderaan dan insurans, di mana penjawat awam mulai sekarang boleh membeli insurans dan road tax tanpa sebarang bayaran pendahuluan. Berarti mereka akan diberi ruang untuk membayar secara ansuran. Skim patuh syariah ini dilaksanakan dengan pembiayaan RM100 juta melalui Perkeso, My Angkasa Amanah Berhad dan A-Tech Insure Sendirian Berhad. Pembayaran pembelian takaful itu akan dibuat menerusi potongan gaji oleh Angkasa. Buat permulaan, My Easy Cover ini ditawarkan kepada kira-kira 1.6 juta penjawat awam, khususnya golongan B40 sebelum diperluas kepada pelanggan-pelanggan lain seperti pesara, golongan OKU dan pekerja sektor swasta. Datuk Seri M. Saravanan berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian skim My Easy Cover antara ketiga-tiga pihak berkenaan di Menara Perkeso. 164 lot hartanah di Negeri Sembilan bernilai lebih 14.12 juta ringgit diwakafkan bagi tujuan pembangunan. Pengarah Jabatan Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS, Zainal Said berkata, daripada jumlah itu, 6 projek sedang dibangunkan di tapak wakaf berkenaan melibatkan pembangunan masjid, sekolah, pusat hemodialisis dan pusat jagaan harian warga emas. Memperincikan projek berkenaan 3 masjid sedang dibina di Taman Politeknik Port Dickson, Masjid Tuanku Besar Tampin dan Masjid Kampung Geduhum, Kuala Pilah. Jelas Zainal, baki tanah lot lain masih dalam peringkat perincian berikutan keluasan tanah yang kecil berbanding pembangunan yang dicadangkan pada peringkat awal. Ada orang niat nak bina masjid tapi saiz tanah itu tidak sesuai ataupun berdekatan dengan masjid yang sedia ada. Jadi itu pun kena lihatlah secara itu isu di Negeri Sembilan tu kita banyak tanah tapi lokasinya tak strategik ataupun saiznya tidak munasabahlah untuk kita bangunkan sama ada untuk kebajikan ataupun komersial. Zainal ditemui pada Majlis Penyerahan Bayaran Zakat Perniagaan Syarikat-Syarikat Korporat 2021 yang disempurnakan Pengerusi MAINS Datuk Dr. Abdul Aziz Syekh Abdul Kadir di Hotel Kelana Resort Seremban. MAINS menerima bayaran zakat berjumlah RM745,209.12 dari 5 syarikat korporat. Menurut Pengerusi MAINS, Datuk Dr. Abdul Aziz, sepanjang tempoh Januari hingga Oktober lalu, dana zakat berjumlah RM81.8 juta telah diagihkan kepada asnaf dalam bentuk wang tunai, makanan, bantuan hemodialisis dan bantuan pendidikan. Jadi itulah dia yang zakat punya peranan amat penting. Jadi untuk sosioekonomi, untuk membantu masyarakat itu sebab penting kita minta dapatkan kerjasama semua orang ramai yang masih belum bayar zakat dia supaya membayar. Pihaknya dalam pada itu menyasarkan sekurang-kurangnya RM160 juta jumlah kutipan zakat menjelang hujung tahun ini. RM28 juta diperuntukkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB bagi membangunkan Pelan Strategik Pendigitalan atau PSP 2021-2025 untuk memperkasa penggunaan digital. Menterinya Datuk Seri Mazhar Khalid berkata antara pelaksanaan menerusi pelan strategik itu termasuk menaik taraf kemudahan internet di pusat komuniti desa di kawasan luar bandar. Kita ada dipanggil pusat komuniti desa yang di bawah KPLB. Pusat komuniti desa ni ada 191 buah pusat komuniti desa. Dan pusat komuniti desa ni untuk anda KPLB kita ada bajet lah sebanyak 8.5 juta. Dan ikut daripada Kementerian Komunikasi, pusat komuniti desa ni akan dipindahkan menjadi PEDI, Pusat Ekonomi Digital.
Tambahnya, pelan pembangunan itu melibatkan visi, hala tuju strategik dan rangka pelaksanaan teknologi maklumat bagi jangka masa 5 tahun. Sebanyak 4 teras ditetapkan dalam menyusun semula penyampaian perkhidmatan digital kementerian itu, iaitu pemantapan perkhidmatan digital bersepadu dan inklusif, pengukuhan infrastruktur digital berasaskan teknologi terkini dan selamat, pemerkasaan pembudayaan dan profesionalisme teknologi maklumat dan tadbir urus ICT tuntas dan mampan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Inovasi dan Pelancaran Pelan Strategik Pendigitalan KPLB 2021-2025 di Putrajaya. Program Tanggungjawab Sosial CSR Hijrah Prihatin bersama 7 peserta program realiti Hijrahkan Laguku menyantuni golongan memerlukan yang terkesan dengan COVID-19. Lebih 30 bungkus makanan dan roti diedarkan kepada gelandangan di sekitar Chowkit, Kuala Lumpur. Program edaran makanan untuk gelandangan di Ibu Negara ini merupakan hasil kerjasama dengan Warung Makan Sahabat Lorong 4 Chowkit. Ia merupakan aktiviti pertama bagi peserta Hijrahkan Laguku turun padang bersama-sama skuad Hijrah Prihatin TV Al-Hijrah. Tersepit kan. Jadi tujuan kami artis-artis yang berada di Hijrahkan Laguku, kita nak bersama-sama umpama melancarkan kempen lah. Bantulah sahabat-sahabat, saudara-saudara walaupun bukan seagama atas dasar kemanusiaan. Kerana Islam tu rahmat buat semua. Tambah Syahir, peluang yang diberikan ini dianggap sebagai satu platform terbaik dalam menggunakan pengaruh mereka sebagai selebriti mengajak masyarakat untuk membuat kebajikan. Sementara itu, menurut Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saiful Lizan Siddiq, kolaborasi antara kedua-dua program tersebut akan diteruskan di lokasi berbeza. InsyaAllah antara edisi-edisi akan datang, kita akan masih lagi akan bekerjasama dengan program Hijrahkan Laguku untuk tujuan yang lain pula. Mungkin kita akan pergi rumah-rumah kebajikan yang lain, menyantuni golongan yang sama dan maksud saya golongan yang tidak bersen baiklah, dan juga kerjasama dengan rumah kebajikan tersebut. Jadi kita akan ada bekerjasama dengan Hijrah Prihatin, Hijrahkan Laguku dan satu lagi NGO yang akan bekerjasama untuk membuat edaran, insyaAllah. Hijrahkan Laguku merupakan sebuah program realiti nyanyian patuh syariah yang disiarkan secara langsung setiap Sabtu jam 9 malam. Bertemakan Journey Back to Him, pertandingan itu disertai oleh 8 penyanyi tempatan antaranya Datuk Nash, Iwan Syahman dan Mark Adam. Syarikat TH Travel and Services Sdn Bhd THTS kini mengorak langkah setapak lagi ke hadapan dengan meneroka bidang perniagaan kargo. Ia selepas THTS memeterai perjanjian usaha perniagaan perkhidmatan kurir itu dengan syarikat Bumiputra bertaraf Multimodal Transport Operator Cargo Mine Sdn Bhd. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif THTS, Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali, kerjasama itu merupakan satu pencapaian yang baik sekaligus akan meningkatkan lagi nilai komersial THTS. Cargo Mine katanya mempunyai jaringan yang luas di seluruh dunia. Cargo Mine diiktiraf sebagai perkhidmatan kurier kelas A dan diluluskan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia pada Disember 2020. Kurier Center Cargo Mine Express yang pertama di bawah kendalian THTS di Menara TH Selborne Jalan Tun Razak dijangka akan mula beroperasi awal Disember depan. Dalam pada itu, THTS juga dalam perancangan untuk membuka beberapa lagi buah kurier center di lokasi sasaran seperti Kota Baru, Kuala Terengganu, Kuantan dan Johor Bahru. Selepas ini, gudang penyimpanan roket meletup. Lapan belas cedera dalam protes membabitkan ratusan pelajar universiti di Sulaimania, Iraq. Pelajar terbabit menuntut kerajaan tempatan membayar semula allowance mereka yang dipotong sejak 2014. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata kepada peserta protes untuk menyuraikan keadaan yang berlanjutan selama 3 hari. 18 yang cedera itu termasuklah peserta protes dan polis.
Sebelum ini, pelajar terbabit diberikan allowance bulanan sebanyak $30 Amerika bagi pelajar dari wilayah Kurdish, manakala pelajar daripada wilayah lain pula memperoleh allowance bulanan sebanyak $50 Amerika. Allowance yang digunakan untuk menampung keuangan pelajar itu dipotong kira-kira 50,000 dinar Iraq susulan Iraq terpaksa mengeluarkan kos perang menentang Daesh pada 2014 selain kemerosotan ekonomi yang dialami akibat penurunan hasil minyak. 2 maut manakala 16 yang lain cedera dalam letupan gudang penyimpanan roket yang dipenuhi bahan api di Serbia. Letupan berkenaan turut mencetuskan kebakaran di kawasan seluas 260 meter persegi itu. Kepulan asap tebal menyebabkan penduduk di kawasan terbabit terkejut dan keluar dari rumah masing-masing. Bomba bertungkus lumus memadam kebakaran selain mencari jika ada mangsa yang terperangkap dan pasukan itu berjaya menyelamatkan 4 mangsa. Mangsa yang maut adalah pekerja gudang berkenaan. Ketika insiden berlaku, gudang berkenaan menyimpan 500 roket di mana setiap satunya menampung 30 kilogram bahan api. Gudang berkenaan terletak sekitar 13 km di selatan bandar Serbia. Kementerian Kesihatan Palestin memerlukan kos sekurang-kurangnya 20 juta ringgit bagi merealisasikan projek pembinaan Hospital Psikiatri dan Rehabilitasi atau dikenali sebagai Hospital Aman Palestin. Projek yang mendapat kerjasama Aman Palestin itu dibangunkan bagi menampung keperluan perkhidmatan rawatan kesihatan mental memandangkan 210,000 penduduk di Semenanjung Gaza mengalami gangguan psikologi yang teruk dan sederhana. Pengarah Pentadbiran Kerajaan Palestin, Dr. Issam Ad-Dalis berkata, daripada jangkaan 210,000 penduduk yang mengalami gangguan psikologi itu, kebanyakan mereka adalah kanak-kanak. هذه الاضطرابات النفسية وحسب الإحصاءات الدولية وحقوق الإنسان فإنهم يتحدثون عن 91% من أطفال قطاع غزة حدثت لهم اضطرابات نفسية بعد المواجهة العسكرية الأخيرة. لذلك إخواني يأتي هذا المشروع مشروع مستشفى أمان فلسطين للصحة النفسية يأتي أهميته من أجل معالجة هذه الاضطرابات النفسية لدى أبناء قطاع غزة. Melalui projek ini, Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Yayasan Keselamatan Palestin untuk menubuhkan pusat kebangsaan untuk kesihatan mental dan pemulihan komuniti yang pertama seumpamanya di Palestin. Peletakan batu asas Hospital Aman Palestin dirasmikan secara langsung dalam talian yang turut disertai Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin, Awang Sufian Awang Piut. Pembinaannya merangkumi 2 fasa, di mana fasa pertama melibatkan fasa pembinaan dan fasa kedua adalah fasa operasi hospital yang dijalankan selama 18 bulan. Setakat ini, Aman Palestin berjaya mengumpulkan sumbangan sebanyak 8.8 juta ringgit dan Aman Palestin mengalu-alukan sumbangan rakyat Malaysia dan Indonesia bagi membolehkan rakyat Palestin menikmati kemudahan kesihatan yang terbaik menerusi pembinaan Hospital Aman Palestin ini. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Jadi sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.